Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kampus Rahma kepada semua yang menyertai sesi Terjah Minda, siri ke-8 bersempena dengan program Cintai Ilmu 2021 yang dianjurkan oleh Jabatan Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah. Alhamdulillah, kita bersama pada kali ini, pada sesi Terjah Minda hari ini, saya akan bawakan satu topik yang berkaitan dengan kesihatan yang bertajuk Sihatkah Aku? Yang akan saya bincangkan dalam konteks kesihatan pekerjaan. Hadirin yang saya hormati, bila kita sebut mengenai kesihatan pekerjaan, ianya bukan hanya kita fokuskan kepada penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Maksudnya, faktor risiko penyakit itu berada di tempat kerja ataupun penyakit itu disebabkan pendedahan kepada hazard pekerjaan. Okey. Jadi hazard pekerjaan ini kalau kita lihat ada beberapa jenis. Saya mungkin boleh bagi contohlah beberapa contoh ya hazard pekerjaan, contohnya seperti hazard kimia, chemical hazard ya. Di Universiti Malaysia Sabah ini ada segelintir, ada peratusan daripada pekerja kita yang terdedah kepada bahan kimia. Okey. Tetapi bukan semua bahan kimia ini bersifat karsinogenik ataupun yang boleh menyebabkan kanser. Okey, ada juga hazard dari segi yang disebut sebagai hazard fizikal, contohnya seperti radiasi. Okey, jadi dalam skop kesihatan pekerjaan ini dia bukan hanya tertumpu kepada penyakit pekerjaan, tetapi kita melihat juga kepada status kesihatan pekerja itu sendiri. Bagaimanakah status kesihatan pekerja itu boleh menjejaskan keupayaan pekerja untuk melaksanakan tugas yang telah pun diberikan. Okey, tugas hakiki. Bagaimanakah status kesihatan itu boleh memberi kesan kepada tempat kerja, boleh memberi kesan kepada rakan sekerja kita dan juga mungkin boleh memberi kesan sehingga boleh menyebabkan bahaya, berlakunya kemalangan, berlakunya kecederaan dan mungkin boleh berlakunya kemusnahan dari segi harta benda. Itu skop kesihatan pekerjaan. Okay. Jadi pekerja yang sihat, mereka lebih cenderung untuk melaksanakan kerja hakiki mereka dengan lebih mudah, dengan lebih lancar. Okay. Kita bilang secara amnya mungkin mereka lebih produktif. Okay. Jika kita bandingkan dengan pekerja yang mempunyai status kesihatan yang kurang sihat. Okay. Ataupun yang tidak sihat. Jadi pekerja yang mempunyai kesihatan yang terjejas ini, yang merisaukan kita adalah apabila mereka melaksanakan kerja-kerja mereka, mereka boleh membahayakan diri mereka sendiri. Daripada membahayakan diri mereka sendiri, contohnya lah, katalah seorang pekerja itu diberi tanggungjawab mengendalikan sesuatu mesin yang memerlukan konsentrasi yang penuh, konsentrasi yang penuh ya. Jika berlakunya ataupun jika status kesihatannya terganggu, kurang konsentrasi, berlakunya keadaan yang menyebabkan dia tidak dapat mengawal keadaan di tempat kerja, jadi ini boleh menimbulkan bahaya ataupun kemudaratan kepada pekerja lain dan juga orang-orang lain yang berada di tempat kerja. Jadi persoalan, tajuk sihatkah aku? Sihatkah aku untuk datang bekerja? Sihatkah aku untuk membuat kerja yang telah ditugaskan? Sihatkah aku untuk berada di tempat kerja tanpa menyebabkan perebakan, risiko perebakan penyakit? Jadi risiko perebakan penyakit ini dalam konteks penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ini contoh paling mudah adalah COVID-19 yang sekarang ini kita tengah hadapi ya sejak tahun 2020. Itu contoh mudah untuk kita faham mengenai penyakit berjangkit. Atau sihatkah aku dalam mana status kesihatan kita tidak memberi kesan kepada fungsi tubuh badan kita. Bila dia memberi kesan kepada fungsi tubuh badan kita, akibatnya ini yang membawa kepada yang saya telah jelaskan di awal tadi, kemalangan, kecederaan, kemusnahan harta benda. Yang inilah yang kita ingin cegah dalam konteks pekerjaan. Jadi sihatkah aku, adakah aku berisiko untuk menghidap penyakit?
Okey, penyakit ini kita bahagikan kepada dua jenis. Satu, penyakit yang berjangkit. Contoh mudah tadi saya sebut COVID-19. Okey, COVID-19. Satu lagi jenis adalah penyakit tidak berjangkit ataupun yang disebut sebagai non-communicable diseases ataupun ringkasnya NCD. Okey. Untuk penyakit berjangkit ini, saya rasa untuk COVID-19 kita tinggalkan seketika. Saya tidak akan bincangkan dalam sesi terjah minda ini kerana saya ingin fokus kepada penyakit tidak berjangkit. Ya, COVID-19 ini kita memang telah dengar. Setiap hari kita diberikan info. Okey, info. Di mana-mana kita boleh dengar. Okey, buka radio boleh dengar, buka TV, social media. Okey, di tempat kerja pun kita diberikan info-info. Yang penting bagi kita dalam COVID-19 ini, kebijaksanaan kita untuk kita mengenal pasti sumber mana info yang kita terima tentang COVID-19, mana yang sahih, mana yang kita boleh jadikan rujukan. Ini bergantung kepada kebijaksanaan kita, ya. Okey, so kita tinggalkan seketika COVID-19, kita bincang tentang sihatkah aku dalam konteks penyakit tidak berjangkit ataupun non-communicable diseases. Kenapa kita perlu risau? Kenapa kita perlu risau tentang risikonya kita mendapat penyakit NCD ini? Okay, sebagaimana kita risau tentang jangkitan COVID-19. Di dalam bidang kesihatan awam, biasanya bila kita ingin merancang, bidang kesihatan awam ini termasuklah kesihatan pekerjaan. Jadi sebelum kita merancang untuk planning, langkah-langkah kawalan, langkah-langkah pencegahan penyakit, terlebih dahulu kita akan melihat kepada situasi. Apakah situasi penyakit tersebut? Burden of the diseases. Beban dari segi penyakit tersebut, berapa ramai, adakah ia penyebab kepada mortality, morbidity, ya. Jadi, saya ingin kongsikan untuk data NCD ini, saya ingin kongsikan data yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization. Jadi ada satu data terkini pada tahun yang dinyatakan sebagai Global Health Estimates 2019 yang menerangkan di antara isi kandungan laporan tersebut adalah ia menyeraikan 10 jenis penyakit yang menjadi penyebab utama kematian populasi ataupun penduduk di dunia. Ya, jadi tahun 2019 masih relevan kepada kita walaupun ianya berlaku sebelum pandemik. Jadi daripada 10 penyebab kematian ini, 7 daripada 10 ini adalah penyakit-penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit non-communicable diseases, penyakit-penyakit tidak berjangkit. So itu poin pertama. So dia menunjukkan bagaimana ada strong justifikasi, ya, justifikasi yang kuat untuk kita risau tentang non-communicable diseases ini. Jadi yang poin kedua adalah kita ingin tahu daripada 10 itu, apakah penyakit nombor 1 di dalam senarai 10 itu. Jadi nombor 1 dinyatakan dalam laporan tersebut adalah penyakit jantung iskemia. Penyakit jantung iskemia berada di tangga nombor 1. Penyebab kematian utama bagi penduduk dunia 2019. Penyakit jantung iskemia ni kalau kita biasa dengar, ada orang menyebut sebagai sakit jantung. Sakit jantung yang melibatkan organ utama dalam badan kita, organ jantung yang fungsinya untuk mengepam darah. Mengepam darah dan darah ini membawa bekalan oksigen untuk dibekalkan kepada keseluruhan organ di dalam badan kita. Jadi apa yang berlaku di dalam penyakit jantung iskemia ini adalah bila saluran darah yang membawa peredaran darah ini, dia menjadi sempit, dia menjadi sempit dan dia menyebabkan kurangnya bekalan oksigen kepada organ-organ, termasuklah organ jantung. Sebab jantung ini dia ada otot. Ya, bila saluran darah koronari menjadi sempit, maka bekalan oksigen yang dibekalkan kepada otot di bahagian jantung ini pun berkurangan, menimbulkan suatu keadaan dipanggil iskemia. Bila berlaku iskemia, badan kita memberitahu kepada kita kurang oksigen ni. Itulah yang pesakit ini biasanya dia komplain tentang sakit. Sakit dada.
Ada yang kata sakitnya seolah-olah sakit macam sakit gastrik. Okey, pada peringkat yang lebih teruk lagi, bila mana totally block. Okey, tidak ada pengaliran darah, tidak ada supply oksigen menyebabkan keadaan infak. Otot menjadi mati dan inilah antara perkara yang kita risau kerana ini boleh menyebabkan keadaan yang kita panggil kematian secara mengejut. Okey, kematian secara mengejut. Jadi kematian secara mengejut ini pun kalau kita lihat dari segi kita dengar daripada media massa for the past 5 years, ya banyak yang kita dengar ya. Even ini berlaku dalam kalangan orang yang muda, berusia kurang dari 40 tahun, berusia kurang dari 35 tahun. Dan mereka ini ada setengah mereka yang orang yang aktif bersukan. Okey, jadi ini menjadi kerisauan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah penyakit yang disebut penyakit angin ahmar ataupun stroke. Jadi stroke ni dia lebih kurang juga macam penyakit jantung iskemia. Dia berkaitan dengan saluran darah, berkaitan dengan penyempitan saluran darah, tetapi organ yang terkesan adalah bahagian otak. Okey, jadi ini pun boleh menyebabkan keadaan stroke, keadaan sudden ya, collapse, kematian mengejut, dan ia juga di dalam kes-kes stroke ini boleh juga berlaku pendarahan di dalam otak apabila salur darah itu pecah. Okey, jadi kita lihat nombor 1, nombor 2, non-communicable diseases, dan kedua-dua penyakit ini boleh kita dikategorikan disebut sebagai penyakit kardiovaskular. Okey, penyakit kardiovaskular. Jadi ini yang merisaukan kita jika ia berlaku, jika peratus pekerja di dalam organisasi kita tinggi peratusan yang mempunyai penyakit kardiovaskular, ini yang merisaukan kita. Okey, sebab keadaan kematian mengejut, suddenly collapse di waktu tempat kerja. Okey, jadi boleh memberikan bahaya kepada diri mereka, bahaya kepada tempat kerja rakan-rakan mereka. Okey, jadi itu adalah global health estimates. Maksudnya data dari segi global, dunia. Bagaimana dengan di Malaysia? Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia menjalankan satu tinjauan dipanggil tinjauan kebangsaan, kesihatan dan mobiliti, ataupun bahasa Inggerisnya National Health Mobility Survey. Jadi pada tahun 2019, ada satu survey dilaksanakan. Berdasarkan kepada survey ini, sebab survey ini dia memfokuskan kepada prevalence ataupun berapakah peratusan populasi, berdasarkan kepada kejadian ini, berapakah prevalence indikator-indikator kesihatan yang berkaitan dengan NCD ini. Okey, jadi untuk kardiovaskular ini kita kena faham 3 faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular ini. Pertama adalah penyakit kencing manis, paras gula yang tinggi dalam darah. Dalam survei ini pada tahun 2019, melihat kepada keputusannya hasil survei ini, 1 daripada 5 orang dewasa mempunyai penyakit diabetes. Okey, jadi katalah kita apply kepada bilangan staf kita di UMS ini. Okey, out of 3,075 orang. Kalau 1 dalam 5 orang, lebih kurang 600 lebih pekerja yang mempunyai diabetes, yang berkemungkinan menghidapi penyakit ini. Okey, yang faktor risiko kedua adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini merujuk kepada mereka yang mempunyai bacaan tekanan darah 140 di bawah 90 dan ke atas. Okey, jadi dalam kajian ini menunjukkan 3 daripada 10 orang adalah penghidap hypertension. Jadi kalau kita tengok, kita ingin mengira berapakah estimate daripada 3,000 orang, mungkin lebih kurang 900 lebih mungkin mempunyai penyakit ini. Okey, dan faktor risiko ketiga adalah paras kolesterol yang tinggi. Yang ini lebih kurang 4 dalam 10 orang. Okey, lebih kurang 1, kalau kita kiralah membuat estimation 1,200 orang. Okey, kalau staff lebih kurang 3,000 lebih. Jadi adakah angka-angka ini signifikan? Jadi saya berikan soalan ini kepada yang tuan-tuan dan puan-puan untuk difikirkan, ya, adakah angka-angka ini signifikan. Jadi penyakit
berjangkit ini kita tanya lagi, adakah boleh dicegah? Bagaimana untuk mencegah daripada mengurangkan risiko kardiovaskular ini, penyakit kardiovaskular? Jadi kalau kita lihat populasi yang bekerja ni, kita sebagai staff, kita sebagai pekerja ni sebenarnya populasi yang agak beruntung. Sebab kita diberi pendedahan, kita mempunyai opportunity peluang untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Saya bagi contoh ya, dekat UMS ni kita ada pusat rawatan warga, kita ada poliklinik. Jadi akses itu tidak ada masalah. Okey, ada juga panel-panel yang telah dilantik oleh UMS. Okey. Dan bila kita katakan opportunity pemeriksaan kepada pekerja ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, sebelum kita mula kerja kita ada pre-employment medical examination ataupun biasa orang panggil medical check-up. Mungkin ada yang tidak ingat sudah sebab 10 tahun, 20 tahun yang lepas. Okey. Masa mula-mula kita mau start bekerja, kita memula bekerja kita sebelum kita ingin melapor diri kepada ketua jabatan, kita dikehendaki untuk membuat medical check-up. Ya, saya akui mungkin masa tersebut ialah baru habis belajar kan. Jadi masing-masing pun tidak melihat apakah faedah medical check-up ini. Jadi medical check-up ini biasanya dibuat kadang kita semata-mata untuk memenuhi syarat kemasukan ya, kemasukan untuk bekerja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat faedah pemeriksaan pre-employment ini sebenarnya, ia dapat melalui pemeriksaan ini sebenarnya kita boleh mengesan dengan lebih awal mana-mana yang tidak normal. Saya bagi contoh di dalam medical check-up, biasanya dia akan dimulai dengan soal selidik. Okay, pekerja diminta untuk menjawab soalan-soalannya berkaitan dengan kesihatan. Okay, dan kemudian doktor akan menjalankan general examination. Ini bagi pemeriksaan yang kita panggil pemeriksaan secara general. Okay, jadi contohnya katalah, for example ya, biasanya pekerja ni dia baru habis belajar, students. Students ni kadang kalau kita tanya bila kali terakhir membuat pemeriksaan tekanan darah, mereka kata tak ingat pun. Okay, tapi semasa employment clinical examination, medical examination ini, katalah tekanan darah itu didapati tinggi, contohnya 150/90. Okay. Jadi langkah awal, pengesanan awal ini membolehkan doktor membuat penyiasatan selanjutnya. Jika perlu dimulakan rawatan, akan dimulakan rawatan. Ya, walaupun kita kata mungkin risiko darah tinggi dalam kalangan orang yang muda sebab yang biasanya kita mula kerja around 20-an. Okay, 22, 23, 24, 25. So lebih masa-masa berumur sebegitu kita punya risiko mungkin lebih rendah. Tapi ada juga keadaan dipanggil young hypertension. Okay, jadi pentingnya pre-employment medical examination ini. Okay, untuk mengesan awal masalah-masalah kesihatan yang boleh dirujuk lebih awal, yang boleh dikawal, diberi rawatan lebih awal. Okey. Selain daripada pemeriksaan kesihatan masa mula-mula bekerja, semasa kita bekerja juga ada pemeriksaan disebut periodic medical examination, pemeriksaan kesihatan secara berkala. Jadi pemeriksaan kesihatan secara berkala ini, kita tak perlu tunggu sehingga umur 40 tahun baru untuk kita menjalani pemeriksaan ini. Seperti yang saya sebut tadi, penyakit kardiovaskular ini dia melibatkan 3 faktor risiko utama. Ya, penyakit kencing manis tadi, penyakit darah tinggi dan juga penyakit ataupun paras kolesterol yang tinggi. Okey. Jadi pemeriksaan kesihatan berkala ini boleh dilaksanakan contohnya mungkin di klinik kesihatan. Okay, untuk peringkat universiti, kita ada klinik kesihatan universiti, boleh juga dibuat di klinik-klinik panel. Yang penting kita kena bagi tahu juga kepada doktor yang memeriksa ini apa kita punya concern. Okey, mungkin kita kata saya mempunyai ahli keluarga yang mempunyai sejarah penyakit seperti penyakit jantung iskemia, stroke. Jadi itu concern kita. Walaupun mungkin semasa itu kita baru berumur lebih kurang dari 35 tahun. Okay? Jadi concern itu kita kena bincang dengan doktor yang membuat pemeriksaan kesihatan berkala ini. Okay?
Jadi sihatkah aku? Adakah aku berisiko menghidapi tekanan darah tinggi? Adakah aku berisiko mempunyai penyakit kencing manis? Adakah aku berisiko untuk mempunyai penyakit yang tinggi kolesterol? Okey. Jadi pemeriksaan tekanan darah contohnya lah daripada ketiga-tiga faktor risiko ini, pemeriksaan tekanan darah kita boleh lakukan juga sebenarnya secara kendiri. Kita boleh buat sendiri pun di rumah. Okey, dengan syarat kita ada BP set tu. Tetapi kalau kita ingin buat pemeriksaan sendiri, kita kena faham teknik. Teknik kena betul. Okay, kita kena tanyalah doktor, kalau saya ada BP set sendiri, saya mau buat saya punya pemeriksaan sendiri di rumah. Boleh. Sebab dia bukannya prosedur yang invasif. Maksudnya kita tidak invasif ni, contohnya untuk ambil darah kan, itu invasif sebab ada jarum, penggunaan jarum. Okay, pemeriksaan tekanan darah boleh dilakukan di rumah. Dengan syarat anda tahu teknik. Okey, anda tahu teknik dan juga apakah yang perlu dibuat sebelum untuk mengambil darah itu. Saya bagi contoh ya, kalau anda baru lepas bersenam, disarankan rehat dulu. Katalah baru lepas bersenam, sebab bersenam ini kita punya heart rate kita meningkat. Bila heart rate kita, degupan jantung meningkat, ia akan meningkatkan tekanan darah. Okey, jadi dia tidak memberikan bacaan yang sebenar. Jadi rehat dulu, sekurang-kurangnya mungkin 30 minit. Okey, baru kita ambil tekanan darah. Okay. Begitu juga kalau katalah kita baru lepas makan kan. Baru lepas makan, mungkin baru minum minuman yang berkafein, baru lepas merokok. Tunggu dulu. Tunggu dulu 30 minit, lebih kurang 30 minit ke 1 jam, rehat. Baru kita buat pemeriksaan tekanan darah. Okay. Jadi bila kita buat pemeriksaan kendiri ini, kita kena ingat juga bacaan manakah yang kita perlu, bacaan manakah yang mana kita perlu jumpa doktor untuk dibuat penyiasatan ataupun pemeriksaan selanjutnya. Okey, dia punya cut off tu adalah 140 di bawah 90. Okey, jika bacaan yang sebegini, kena jumpa doktor, doktor akan membuat penilaian risiko. Kenapa saya kata doktor akan buat penilaian risiko? Kerana risiko untuk kardiovaskular itu dia juga bergantung kepada faktor risiko lain. Okey, dia tengok kepada faktor risiko keluarga. Dia melihat kepada faktor risiko kita punya cara hidup. Okay. Jadi bila mana kita ada lagi risiko-risiko lain, maka tekanan darah yang kita perlu kawal bukan hanya 140-90, dia turun lagi sedikit. 130-80. Itulah contohnya lah. Jadi itu pentingnya bila kita membuat pemeriksaan kesihatan sendiri ini, kita kena tahu teknik dan bilakah kita perlu rujuk jumpa doktor. Okay. So tadi saya ceritakan tentang pemeriksaan kesihatan berkala berkaitan dengan 3 faktor risiko utama ini. Tetapi saya juga ingin menyentuh sedikit tentang penyakit yang disebut penyakit kronik ya, seperti kanser. Okey, seperti kanser. Jadi kanser ini, saya bagi contoh, ada penyakit kanser ini yang boleh dicegah, yang boleh dibuat saringan kesihatan untuk mengesan awal. Okey, bagi wanita, berdasarkan kepada NHMS tadi, National Health Mobility Survey. Survei ini menunjukkan bahawa 3 orang dalam 4 wanita yang berumur 40 tahun ke atas tidak pernah menjalani ujian mamogram. 1 dalam 2 wanita berumur 18 tahun ke atas tidak mengamalkan pemeriksaan sendiri payudara. 60% berumur 20 tahun ke atas tidak pernah menjalani yang kita sebut ujian pap smear. Okay. Jadi pemeriksaan payudara penting. Kenapa? Untuk mengesan awal kanser, tanda-tanda kanser. Jadi pemeriksaan payudara ini boleh dilakukan sendiri di rumah sebenarnya. Yang penting teknik, kita tahulah teknik, bila kita boleh buat, apa yang kita mau tengok, apa yang kita mau periksa sebenarnya. Ini kita kena dapatkan info daripada doktor, daripada nurse. Jadi pemeriksaan sendiri ini boleh dibuat di rumah. Mamogram. Mamogram mudah. Kita ada akses kepada Department of Radiology. Boleh buat. Dan pap smear. Pap smear pun lebih mudah. Kita boleh buat di klinik kesihatan di bawah PRW, poliklinik. Kita ada klinik kesihatan kerajaan, panel, boleh buat pap smear. Jadi pemeriksaan awal ini amat-amat penting untuk kita kesan awal. Sebab kita ingin cegah. Bagi lelaki, adakah lelaki juga berisiko untuk mendapat kanser? Kanser yang saya sebutkan ini adalah kanser yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya.
Lelaki ada satu juga disebut, satu penyakit disebut benign, BPH, benign prostatic hyperplasia. Okey. Penyakit ini dia bukan kanser. Okey, bukan kanser. Cuma simptom dia tu, gejala dia tu menyerupai kanser prostat. Okey, dan biasanya dia yang mengalami gejala-gejala ini dalam kalangan mereka yang lebih berusia lah, lebih kurang 50 tahun. Okey, tetapi walaupun anda belum capai umur 50 tahun, katalah anda mempunyai simptom. Sebab simptom dia ni lebih kepada simptom berkaitan dengan pembuangan air kecil. Sebab prostat itu dia berada dekat dengan saluran kencing. Jadi kita imagine, kalau dia bengkak, apa berlaku? Dia akan menyebabkan penyempitan saluran tersebut. Okey, jadi kalau ada simptom, gejala, jangan tunggu. Okey, jangan biarkan. Jumpa doktor sebab ia boleh dirawat, dan satu lagi kita ingin rule out itu bukan kanser prostat. Okey. Jadi saya sebut tadi berkaitan dengan penyakit-penyakit tidak berjangkit. Okey. Dan kepentingan untuk kita menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Jadi secara ringkasnya, untuk menjawab soalan sihatkah aku ini, pemeriksaan kesihatan secara berkala adalah amat-amat penting. Okey, jadi kita kesan awal, kita cegah komplikasi disebabkan oleh penyakit ini, dan kita dapat mengurangkan kematian pramatang. Maksudnya kematian yang terutamanya kematian di usia muda, kematian mengejut. Okey. Dan juga saya ingin terangkan juga, bukan hanya dalam kita menguruskan ya penyakit-penyakit NCD ini, bukan hanya kepada kita tumpukan kepada pemeriksaan kesihatan berkala sahaja, tetapi kita ada kena gabungkan juga dengan usaha kita, approach pendekatan kita berkaitan dengan promosi kesihatan. Okey, saya ambil contoh, katalah anda pergi buat pemeriksaan. Okey, doktor kata, oh semua normal. Semua normal, okey. So, yalah, memang kita happy kan. Tetapi pada masa yang sama juga kita kena melihat kita punya cara hidup. Okay, itulah pentingnya digabungkan dengan kita kata aktiviti promosi kesihatan. Okay, inilah sekarang ni approach. Okay, approach yang kita tengah laksanakan, di mana melakukan counselling. Dari segi melihat kepada bagaimanakah kita punya lifestyle kita berkaitan dengan cara pemakanan kita, diet. Apakah senaman yang bersesuaian dengan diri kita? Okey, adakah berat badan kita ini sesuai dengan ketinggian kita? Okey, sebab bila berat badan tidak bersesuaian, ini pun menjadi suatu risiko kepada penyakit kardiovaskular. Bagaimanakah kita menguruskan tekanan? Tetapi dari segi promosi kesihatan saya tidak dapat untuk cover dalam sesi ini. Mungkin kita boleh berjumpa lagi dengan sesi yang lain. Okey, jadi sebelum saya menamatkan sesi saya pada kali ini, saya mengharapkan persoalan sihatkah aku ini menjadi perkara yang diberi keutamaan. Okey, diberi keutamaan dalam kita punya list, kita punya daily list. Okey, selain daripada kita tanya, okey, saya sudah berapa publication yang saya sudah buat, berapakah pendidikan yang saya sudah buat. Ini this is for academician lah contohnya. Okey, untuk pentadbiran, adakah saya sudah mencapai KPI? Okay, KPI jabatan, KPI organisasi, KPI saya sendiri. Okey. Jadi kalau kita tidak sihat, macam mana untuk kita capai apa yang kita telah sasarkan ini? Okey. Jadi dengan ini saya akhiri sesi ini. Saya berharap kita dapat bertemu lagi dalam sesi perkongsian ilmu, terutamanya berkaitan isu-isu kesihatan pekerjaan. Dan saya mohon mengakhiri sesi terjah minda kali ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kampus rahmah.